Alhamdulillah, sekali lagi bersama saya, hos anda, Nurul Aina binti Muhammad Nazari pada forum Hal Ehwal Perdana kita hari ini yang bersama-sama anda untuk mengulas topik kita pada hari ini dengan lebih mendalam. Okey, berbalik kepada video sebentar tadi, mungkin ini fasa epistemologi baru kita dengar maupun sejak dia menjak ini telah menjadi telah banyak dibicarakan sama ada di Chuang Radio maupun di lampangan masjid ataupun surau. Dan pada hari ini juga kita akan bincangkan kembali supaya ia menyerap masuk ke dalam kefahaman dan penghayatan kita. Maka tajuk kita pada hari ini dan khususnya adalah pantang larang dalam adat perkahwinan. Bagi mengemudi forum kita pada hari ini, tidak asing lagi di negara kita iaitu yang berbahagia Ustazah Nurul Jannah Amirah. Alhamdulillah Ustazah, terima kasih kerana meluangkan masa Ustazah yang kira-kira saya tahu maupun rakyat Malaysia tahu bahawa Ustazah ini sangat pakar dalam memberikan nasihat tentang adat perkahwinan. Ustazah sihat? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, pertama sekali saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih di atas jemputan majlis pada hari ini. Saya Nurul Jannah Amirah akan ulaskanlah serba sedikit tentang pantang larang. Panel kita yang kedua pada hari ini ialah Ustazah Puteri Nurin Atira, iaitu seorang pensyarah yang kami bawakan dari Universiti Kebangsaan Malaysia. Okey Ustazah, saya diberitahu oleh pihakku sebentar tadi bahawa Ustazah akan kelewatan sedikit untuk hadir pada forum Hal Ehwal Perdana kita pada malam ini ya. Ustazah, kerana jam ya Ustazah. Walau bagaimanapun, Alhamdulillah Ustazah Puteri kita telah berada di sini bersama-sama kita semua dan para jamaah sekalian untuk kita mengulas topik kita pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Saya Puteri Nurin Atira. Pada hari ini terima kasih kepada hos kerana sudi menjemput saya. Panel kita yang seterusnya ialah Puan Nurul Aini, iaitu seorang pensyarah juga yang kami bawakan dari Universiti Kebangsaan Malaysia dan merupakan sahabat karib Ustazah Puteri Nurin Atira. Ustazah sihat? Alhamdulillah, terima kasih kepada hos kita kerana sudi menjemput. Dan akhir sekali tetamu jemputan kita iaitu tidak asing lagi bagi rakyat Malaysia dan baru sahaja bergelar seorang puan iaitu Puan Nur Aina Sabrina. Puan Nur Aina sihat? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada hos kita pada hari ini atas jemputan. Saya berbesar hati menghadiri forum pada malam ini. Alhamdulillah saya sihat. Alhamdulillah, terima kasih kepada panel-panel kita dan tetamu jemputan kita yang sudi bersama-sama kita pada hari ini. Maka mari kita teruskan pada arena perbincangan kita bersama panel-panel kita pada malam ini. Saya mahu ajukan soalan pertama kita kepada Ustazah Nurul Jannah. Ustazah, saya nak tanya soalan iaitu apakah yang dimaksudkan ataupun dengan kefahaman Ustazah tentang pantang larang dalam adat perkahwinan di Malaysia ini? Dan secara ringkasnya, pantang larang ni bermaksud satu kepercayaan daripada sejak manusia itu dilahirkan hinggalah manusia itu menjadi dewasa dan akhirnya meninggal dunia. So, setiap bangsa dan masyarakat Melayu atau masyarakat kita mempunyai pantang larang yang tersendiri yang akhirnya menjadi kepercayaan dalam komuniti tersebut. Malah pantang larang turut menjadi citra dalam kehidupan setiap bangsa. So, setiap pantang larang ni mempunyai kesan positif tersendiri, misalnya dari sudut kesupanan, kebersihan dan juga silaturahim. So, pantang larang orang Melayu merupakan kepercayaan masyarakat Melayu yang zaman lampau berkaitan dengan adat dan budaya warisan nenek moyang. So, kebanyakannya adalah bertujuan untuk mendidik masyarakat agar mengamalkan nilai-nilai naluri dalam kehidupan seharian. Apa yang disebut bukan untuk dipercayai, tapi untuk dihayati mesej yang tersembunyi di sebalik pantang larang yang telah diperturunkan secara lisan dan sejak zaman berzaman. Dalam pada itu, pantang larang yang dibicarakan pada hari ini meliputi pantang larang bagi upacara perkahwinan yang diamalkan oleh masyarakat Melayu. So dekat sini kita tahu perkahwinan ni merupakan satu ikatan yang suci yang menghalalkan pergaulan di antara seorang lelaki dan juga seorang wanita untuk melahirkan zuriat yang sah sebagai penyambung keturunan serta menumbuhkan kebahagiaan dalam kehidupan berkeluarga,
Okey, masyarakat Melayu yang beragama Islam, maka tradisinya banyak mengikut apa yang digariskan dalam Islam. Islam ni menggalakkan umatnya berkahwin dan perkahwinan merupakan merupakan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda pernah bersabda yang bermaksud berkahwin itu ialah sunnahku. Sesiapa yang tidak mengamalkan sunnahku ini bukan tergolong daripada golonganku. Hadis riwayat Muslim ini menjelaskan bahawa institusi perkahwinan penting dalam pembentukan sebuah masyarakat sempurna kerana mengikut landasan atau sistem yang digariskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sesuai dengan fitrah manusia. Dan seperti firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Ar-Rum ayat yang ke-21 yang bermaksud dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah dia yang menciptakan untukmu isteri-isteri dan jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikannya di antaramu kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kamu yang berfikir. Itu surah Ar-Rum ayat yang ke-21. Okey, dalam upacara perkahwinan, maka pantang larang diamalkan dalam masyarakat Melayu. Bagi masyarakat Melayu, pantang larang boleh dikategorikan kepada 3, iaitu sebelum, selepas dan juga semasa upacara perkahwinan itu sendiri. Itu saja daripada saya. Terima kasih. Alhamdulillah, terima kasih Ustazah Puan Nurjana. Baru saya tahu bahawa itu adalah yang dimaksudkan dengan ataupun definasi pantang larang dalam adat perkahwinan. Bukan saya tahu, saya tahu tapi cumanya saya tahu dengan lebih mendalam apakah yang dimaksudkan dengan pantang larang itu. Okey, terima kasih Ustazah. Seterusnya soalan kita ajukan kepada Ustazah Putri Nurin Atirah, iaitu apakah punca pantang larang perkahwinan ini semakin lama semakin ditelan zaman? Silakan Ustazah. Pantang larang pada zaman ini tidak diamalkan oleh para pengantin dalam masyarakat Melayu. Terdapat beberapa puncanya amalan pantang larang ini sudah ditelani oleh zaman. Antaranya ialah yang pertama sekali, manusia semakin lama semakin mendalami ilmu agama. Ini kerana ada beberapa pantang larang yang bercanggah dengan agama. Sebagai contoh, pengantin tak boleh makan gulai tengkuk ayam, takut nanti leher sengit bila bersanding. Sebenarnya dalam pantang larang tersebut tu ada bercanggah dengan agama sebab makan ayam tu memang benda halal, tapi bila dah dicampur adukkan dengan pantang larang tu, dia dah macam benda yang halal tu kita jadikan haram. So orang dah takkan mengamalkan pantang larang tu, dia dah berhenti mengamalkan pantang larang tu. Okey, seterusnya generasi sekarang ni dia dah lebih berani mempersoalkan tradisi yang pada pandangan mereka tu dah tidak relevan, tidak masuk akal. Sebab kalau dulu orang tua, kalau orang tua cakap, kita ikut je nasihat mereka. Macam pantang larang ni tak boleh buat itu, tak boleh buat ini. Tapi dengan generasi sekarang ni, dia dah berani mempersoalkan kenapa kita tak boleh buat perkara tu, macam ada kesan dia ke, dan seterusnya. So jadi bila golongan muda tu dah berani mempersoalkan benda pantang larang tu, jadi orang dah macam makin lama dah tak mengamalkan dah pantang larang tersebut. Okey, seterusnya kalau pantang larang ni orang dah tak amalkan dalam perkahwinan dalam masyarakat Melayu ni sebab pemodenan juga boleh menjadi salah satu puncanya. Sebagai contoh, kalau sebelum ni pantang larang ikut adat Minangkabau, pengantin tak boleh kahwin dalam satu suku yang sama. Kalau mereka kahwin, kena di luar negeri. Tapi dengan zaman pemodenan ni, orang semakin lama semakin berhijrah daripada kampung halaman ke bandar untuk mencari punca rezeki. Jadi pantang larang tu memang dah dilupakan bila anak-anak tu dah duduk berjauhan dari kampung halaman untuk mencari punca rezeki. Oleh itu pantang larang juga telah dilupakan. Terima kasih. Terima kasih kepada Ustazah Putri Nurin Atirah.
saya percaya bahawa semakin lama semakin berjalan zaman ini, pantang larang dalam adat perkahwinan ini, dan saya masih percaya bahawa ada sesetengah masyarakat yang masih menerapkan atau masih melakukan pantang larang dalam adat perkahwinan ini, ya. Okey, soalan ini diajukan kepada Puan Nurul Aini. Puan Nurul Aini, masih relevan ataupun tidak pantang larang perkahwinan ini jika diterapkan pada zaman moden yang serba canggih ini? Soalan yang ditujukan, soalan saya adalah masih relevan atau tidak pantang larang perkahwinan ini jika diterapkan pada zaman yang moden serba canggih ini. Seperti yang kita tahu, masyarakat Melayu terkenal dengan pelbagai adat dan pantang larang termasuklah dalam upacara perkahwinan. Pada pendapat saya, relevan atau tidak sesuatu pantang larang tersebut adalah bergantung kepada jenis yang kita amalkan, sama ada ia bertentangan dengan hukum Islam ataupun tidak. Terdapat banyak pantang larang yang diperturunkan oleh nenek moyang kita, antaranya adalah adat mandi bunga. Ia menjadi tidak relevan bagi masyarakat untuk diterapkan kerana sudah terang lagi bersulur adat ini menunjukkan adanya pengaruh Hindu seperti penggunaan kemenyan, sirih, tepung tawar yang disertakan dengan jampi oleh mak andam yang kononnya dapat menaikkan seri pengantin. Jadi adalah tidak relevan untuk masyarakat sekarang mengikuti amalan pantang larang tersebut. Sebagai contoh yang kedua yang saya boleh tunjukkan adalah pasangan pengantin tidak dibenarkan untuk berjumpa selama 40 hari sebelum tarikh perkahwinan. Bagi saya ia adalah relevan kerana ia mendatangkan banyak manfaat dan mengelakkan tomahan masyarakat. Mulut orang kita tak boleh nak tutup. Jadi sebelum kita difitnah atau daripada perkara-perkara yang buruk terjadi, lagi eloklah untuk kita mengelakkannya. Lagipun dalam Islam tidak digalakkan untuk keluar berdua-duaan sebelum ada ikatan yang sah. Dengan adanya pelbagai platform pada zaman moden ini, ia lagi menyenangkan untuk kita menyelesaikan apa yang perkara-perkara yang belum disempurnakan. Walau bagaimanapun, setiap apa yang disebutkan bukanlah suatu keperluan untuk kita mengikutinya atau mempercayainya 100%. Tuntasnya, amalan ini bertujuan untuk mendidik masyarakat Melayu sejak turun-temurun. Bagi saya adalah menjadi satu kerugian sekiranya masyarakat alau baharu ini meminggirkan warisan budaya ini. Akhir kata, apa yang positif kita ambil, apa yang negatif kita buang. Amalan pantang larang ini selagi ia tidak bertentangan dengan agama Islam, tidaklah salah untuk kita mengikutinya, untuk kita mengamalkannya. Jadi sekian daripada saya, terima kasih. Kita berbalik kepada hos utama kita. Terima kasih Puan Nurul Aini. Saya bersetuju dengan jawapan Puan Nurul Aini, iaitu ia masih relevan pantang larang ini jika diterapkan pada zaman yang moden serba canggih ini, ya. Okey, soalan kita yang terakhir kepada Puan Nur Aina. Puan Nur Aina sebagai artis jemputan yang baru sahaja bergelar seorang isteri, adakah Puan masih menerapkan pantang larang ini sebelum Puan melangsungkan perkahwinan bersama pasangan Puan? Silakan Puan. Alhamdulillah, ramai yang tahu saya baru saja mendirikan rumah tangga. Kira-kira sebulan bergelar seorang isteri. Pada pendapat saya, wajar kita sebagai masyarakat Melayu mengikuti adat-adat yang nenek moyang kita sediakan, nenek moyang kita wujudkan, kerana ia adalah satu lambang adat kepada masyarakat kita. Apa orang kata, sewaktu saya pra perkahwinan, saya ada juga setengah makcik-makcik saya yang meminta saya untuk mengikut beberapa pantang larang yang mereka minta saya buatlah. Jadi saya ada buat beberapa pantang larang. Salah satu dia adalah jangan keluar bersama pasangan selama 40 hari sebelum diijab kabul. Pada mulanya saya agak susah untuk melakukan pantang larang tersebut kerana yelah, zaman sekarang kita nak pergi fitting baju lah, kita nak pergi book itulah, kita nak pergi beli hantaran lah, tiba-tiba lah minit tak ada barangnya lah, tak ada itunya lah kan, kita kena lah juga keluar juga nak tak nak. Pantang larang tersebut saya kirakan sangat baik untuk diikuti oleh pengantin sekarang, kerana ialah masyarakat kita lain
lain-lain dia punya pemikiran. Jadi pantaran tersebut agak boleh buat jadi satu fitnah kepada kita, yang walaupun kita dalam proses nak berkahwin ni boleh je jadi macam-macam. Itu adalah dikatakan dugaan kan. Jadi ada sebab kenapa wujudnya pantaran tersebut. Jadi lebih baik kita ikuti, kita semua sebagai umat Islam ambil yang baik dia, jadikan pengajaran, jadikan nasihat, dan jangan ikuti dia punya keburukan. Terima kasih. Alhamdulillah, sudah selesai kesemua soalan yang kita ajukan kepada panel-panel kita dan tetamu jemputan kita pada hari ini. Semoga para jemaah sekalian mendapat sedikit pengetahuan tentang apa yang dimaksudkan ataupun apa punca ataupun masih relevankah pantang larang dalam adat perkahwinan di Malaysia ini pada zaman moden ini. Semoga kita bertemu kembali dalam forum Hal Ehwal Perdana pada masa yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.